Datuk Sri, tetapi kenyataan yang mengenai UMNO bergerak solo tu dinyatakan oleh Timbalan Presiden BN sendiri. Macam yang saya sebutlah, kadang pagi satu pandangan lain, petang pandangan lain. Jadi besoknya pandangan daripada pimpinan yang lain juga. Jadi ianya pada saya belum muktamad, dan respon yang kita dapat secara casual, bukan rasmi dalam media, bahawa insya-Allah kita sedang usaha untuk meneruskan perbincangan. Datuk Rahimi, Ketua Polis Terengganu, Datuk Timbalan DCP Muhammad Arwi bin Zainal Abidin, Timbalan Pengarah Pengurusan dari Bukit Aman, Yang Dihormati Datuk TKP, Yang Bahagia Profesor Madya Datuk Teknologis Dr. Muhammad Hafiz bin Yusof, PSC Hefa Yuniza, dan semua rakan-rakan media. Pertama, saya ambil kesempatan pada pagi ini untuk mengucapkan tinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kerana telah memberi peluang kepada saya untuk bersama dalam majlis pada hari ini, itu pemberian pingat jasa pahlawan negara kepada batch yang terakhir di negeri Terengganu ini. Seramai 6, asalnya jumlahnya ialah 668 orang, dan pada hari ini 408 orang dapat hadir, termasuk 100 orang lebih yang masih lagi sedang berkhidmat. Tahniah kepada mereka, sesungguhnya jasa mereka tidak dapat dibayar dengan apa jua pemberian oleh mana-mana pihak, kerana ianya adalah suatu pengorbanan mereka kepada negara, terutama ketika kita berdepan dengan ancaman darurat dan ancaman komunis suatu masa dahulu, sehingga kita berjaya mencapai suasana yang aman, sejahtera dan kemerdekaan pada waktu sekarang ini. Dan kepada mereka yang tidak dapat bersama pada hari ini atas keuzuran dan pelbagai sebab-sebab lain, saya percaya juga bahawa kita juga sangat-sangat menghargai peranan mereka, dan kita berharap kepada pegawai-pegawai dan kaki tangan anggota yang sedang berkhidmat pada waktu ini di apa jua pangkat, teruslah untuk memberi khidmat sumbangan kepada negara, terutama untuk memastikan keharmonian dan kesejahteraan dalam negara kita ini terus berkekalan. Jadi itu sajalah daripada saya tentang program pada hari ini. Ada insentif ke pada diorang sebagai penghargaan? Hari ini adalah batch terakhir, dan sebelum pada ini pun memang kita mereka menerima pingat jasa pahlawan negara. Jumlah itu sangat besar, dan sebenarnya di seluruh negara ada, di negeri lain pun ada. Jadi buat masa ini belum ada sebarang apa-apa keputusan. Cuma mungkin sekiranya mereka memerlukan perhatian yang tertentu daripada pihak kerajaan negeri, kita akan senantiasa membantu dan facilitate apa jua keperluan mereka, insya-Allah. Maknanya akan diberi keutamaan lah. Insya-Allah. Okay. Ya, ada apa-apa lagi? Ini Datuk KP ada, daripada Bukit Aman pun ada. Saya tanya sikit kan, ikonan RLZ itu. Okey. Itulah yang tak apa. Jumlah penyertaan keseluruhan dan juga berapa perbelanjaan dia orang di Terengganu ni. Dikatakan lebih limpahan rezeki pada peniaga-peniaga di Terengganu lah. Sebab ramai yang dia orang tu singgah makan di restoran, beli shopping semua kan. Ya. Ada figure oleh sebenarnya program itu dianjurkan oleh persatuan yang berkait dengan pemotoran ini, RZ ini, oleh NGO, dan mereka ada minta sedikit sebanyak bantuan daripada kerajaan, terutama untuk mengorganiskan program itu. Walaupun mereka juga mendapat penajaan daripada pihak-pihak swasta, terutama yang terlibat dalam industri pemotoran. Saya dipahamkan bahawa jumlah yang mendaftar kepada mereka adalah 25,000 yang berdaftar, dan saya percaya sebenarnya ramai lagi yang tidak sempat berdaftar kerana terlebih tempoh dan sebagainya, dan pada hari program diadakan pun masih lagi jalan raya jam
mereka datang daripada, terutama yang daripada Kelantan, yang mereka tidak ingin bermalam di sini kerana tidak ada tempat nak bermalam. Saya difahamkan ada kumpulan daripada luar, daripada Selangor datang nak cari tempat bermalam di sekitar Kuala Terengganu, Kuala Nerus ni tak ada. Sampai ada yang bermalam di homestay di Dungun pun ada, di Kemaman pun ada. Jadi apapun pada saya 25,000 adalah angka pendaftaran, dan yang hadir saya jangkakan mungkin sampai kepada 40,000 total. Itu tak campur lagi yang membawa peminat-peminat yang datang tengok dan sebagainya dengan motor-motor yang lain. Dan saya juga mendapat sedikit banyak laporan bahawa banyak kedai-kedai, restoran dan sebagainya penuh dengan mereka, dan barang-barang makanan pun memang kira maksimum lah, sehingga mungkin penduduk tempatan pun nak pergi membeli pun tak ada ruang. Jadi ini sebenarnya satu limpahan ekonomi kepada masyarakat di negeri Terengganu, terutama kepada peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, kedai-kedai lain-lainnya, dan juga Airbnb, hotel yang kita lihat sejak daripada selepas pembukaan sempadan ini dan keluar kita berada di fasa endemik, banyak sektor dapat bergerak dari segi ekonomi mereka, dan perhotelan antaranya yang sejak daripada kita berdepan dengan pandemik di awal dahulu pun masih lagi dapat bertahan berbanding dengan setengah-setengah hotel di Pantai Barat. Jadi saya percaya ini adalah salah satu ruang bagaimana untuk sekelit ekonomi di negeri Terengganu ini, insya-Allah. Jika program sama akan diadakan lagi berdasarkan sambutan yang saya sebagaimana dalam ucapan saya memang sebut ketika ucapan haluan pada hari itu, saya selalu menyebut bahawa kerajaan negeri akan senantiasa membantu mana yang diperlukan untuk program ini diadakan lagi di masa akan datang, dan itu segmen RZ dan saya percaya segmen-segmen lain juga sedang mengintai peluang. Saya difahamkan ada segmen BMW pun ada sedang mengintai peluang nak mengadakan perhimpunan dan sebagainya. Jadi ialah kita pergi pihak kerajaan negeri, kita mengalu-alukan kepada mereka as long semuanya diadakan dalam mematuhi peraturan yang ada dan menghormati jalan raya dan mandu dan berhemahlah sepanjang perjalanan ke sini. Ada maklumat terbaru dah berapa income yang jana pendapatan? Belum lagi. di anggaran tu boleh lebih jutaan. InsyaAllah. Kalau kita bayangkan 25,000 orang datang, kalau RM4 seorang saja 100,000, takkan RM44, kalau RM40 dah berapa dah? 1 juta. Jadi takkan RM40 je. Sebab saya tengok yang datang tu selain pada makan minum di sini, macam-macam beli, shopping dan sebagainya. Buat wali penyu pun banyak atas belakang dia. Itu tak cukup, sampai tak cukup. Dan saya percaya untuk tahun yang ke depan ni, para peniaga yang menyediakan penyu umpamanya yang dibawa balik itu jangan salah faham, penyu soft toy tu kan. Kan tulis penyu kan susah pula. Soft toy tu perlu menyediakan stok yang lebih lah di masa akan datang. Betul KP, betul tanya, hari jumlah saman tak? Berapa? Oh, tidak ada. Okay, untuk sepanjang tempoh untuk makluman tidak ada pada tempoh tersebut, sebenarnya dalam keadaan yang baiklah. Dan cuma di luar tu mungkin ada, maksudnya kalau yang tuan-tuan tengok tu ada viral mengenai yang tidak pakai helmet tu, itu memang kesalahan yang boleh selamatlah, memang keterlaluan lah itu. Tapi bukan berlaku di negeri Terengganu, daripada luar saya difahamkan daripada Kuantan dan masuk ke Terengganu. Jadi MPV tu mengikut sampai situ, sampai lokasi di Terengganu. Tapi sebenarnya bermula daripada luar lah. Datuk, daripada event tu juga banyak laporan kata motor hilang. Sejauh mana kebenaran tu sebenarnya? Oh, tidak ada. Tidak ada yang berkait dengan tu. Kita boleh semak dengan OCCI nanti berapa ada. Cuma 2 saja. Tidak ada lah yang kata banyak tu, tidak ada, 2. Dan 1 je Kemalang Gamal berkait dengan ahli rombongan. Selain pada itu tidak apa, alhamdulillah tidak ada masalah. Maknanya dakwaan dalam berita mengatakan 275 motor RZ. Oh, tak ada. Tidak ada mana. 2 saja. 2 saja. Dan kita kalau kita ikut tu memang kalau ikut news yang satu lagi tu memang kalau ikut yang tak tahu punca, ikut sosial media ni kadang-kadang pening kepala kita. Tapi kata polis berbuat tidak dengan tahap. Polis
Ya, kita cuma perlukan, kerana ini kali pertama sebagaimana yang amat berhormat Datuk Seri lalu. Cuma kali next time kita ingin mengingatkan mereka lah persatuan seperti ini supaya lebih awal lagi maklum kita, supaya koordinasi itu lebih tersusun, teratur. Cuma ini ad hoc sangat, jadi kita tidak sempat yang lebih sempurna lah maksudnya. Datuk Seri nak tanya soalan politik sikit. Okey, baru-baru ni BN dah mutamakkan keputusan dia untuk bergerak solo pada pilihan raya umum ke-15. So daripada PAS sendiri macam mana muafakat tu? Masih lagi ke ataupun dah memang terkubur di situ? Actually soalan tu sendiri satu assumption yang saya rasa belum tepat sebenarnya. Jadi nak jawab soalan yang assumption tidak tepat, saya rasa tidak sesuai lah, kerana kita mendapat respon yang berbeza-beza di kalangan pimpinan UMNO sendiri. Jadi pada saya waktu masa ni kita oleh kerana butang pilihan raya belum lagi sampai, ruang masa masih ada untuk melakukan apa juga perbincangan. Maksudnya PAS tidak akan mengalah, tak akan mengalah. Kita akan usaha supaya objektif besar, ada bigger picture yang kita nak capai, mampu dicapai, iaitu kelompok parti-parti Melayu Islam yang besar dalam negara kita ini dapat berbincang dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik, bukan untuk ummah saja tapi untuk negara kita. Adakah PAS bersedia untuk mengadakan rundingan sebelum PRU ni mengenai muafakat nasional dengan UMNO? InsyaAllah dalam proses. Ya. Datuk Seri, macam mana pula dengan delegasi yang Datuk Seri sebut hari tu untuk menyebut PM? Dah ada date yang exact pun macam mana? Belum lagi. Datuk Seri, tetapi kenyataan yang mengenai UMNO bergerak solo tu dinyatakan oleh Timbalan Presiden BN sendiri. Macam saya sebutlah, kadang pagi satu pandangan lain, petang pandangan lain. Jadi besoknya pandangan daripada pimpinan yang lain juga. Jadi ianya pada saya belum muktamad, dan respon yang kita dapat secara casual, bukan rasmi dalam media, bahawa insya-Allah kita sedang usaha untuk meneruskan perbincangan. Datuk Seri, semalam ada hasil perjumpaan yang Datuk Seri beritahu hari itu, yang kata jumpa dengan PM untuk bincang tuntutan. Sekarang ni dipertikaikan oleh Ketua Perdana Menteri Ismail. Dia kata mendakwa PM penipu. Mendakwa PM tipu pula, maknanya apa komen Datuk Seri? Mungkin dengan kenyataan itu boleh tercap sikit perjumpaan Datuk Seri sendiri yang antara pemimpin yang akan jumpa menghadap PM itu mungkin akan tergendala. Pada saya tidak ada tergendala apa. Kita senantiasa je bertemu dan berbincang, dan kita akan terus berusaha lah untuk mengadakan pertemuan dan perbincangan, insya-Allah. Tapi kenyataan Datuk Wan Saiful tu macam menghentam maknanya masalah dah tidak percaya pada perjumpaan tu. Macam mana Datuk Seri? Mungkin Datuk Seri boleh maknanya ialah daripada anasi luar. Itu pandangan beliau, dan saya sebagai orang yang salah seorang kepimpinan dalam Perikatan Nasional tidak berputus asa, masih lagi berusaha, insya-Allah. Maksudnya pertemuan tu memang ada untuk lunch macam mereka? Untuk lunch, sekadar untuk lunch, dan untuk saya menyelesaikan beberapa perkara berkait dengan Negeri Terengganu lah. Nanti kalau jumpa, apa yang akan dibangkitkan Datuk Seri? Akan tu nanti lah sampai masa ni. Antaranya mungkin kita akan tuntut apa yang dituntut sebelum ni? InsyaAllah. Dan kita tengoklah kesesuaian. Mungkin kalau jumpa pagi, cakaplah kita nak tuntut benda lain. Jumpa malam nak tuntut benda lain. Antara yang tu jawab dah tu lah. Macam-macam perkara. Antaranya salah satu. Nanti kita buat senarai dulu lah. Okey. Okey, terima kasih.